Go. Anda sedang menyaksikan BSchannel. Daripada 36 ahli yang berhormat telah membangkitkan soalan-soalan berkaitan moratorium. Isu-isu utamanya adalah sama ada moratorium wajar dibuat secara pukal atau bersasar. Yang berhormat Pekan, Pontian, Port Dickson, Bagan Datuk, Arau, Kota Melaka, Pasir Gudang, Pasir Salak, Jerlun dan Labuan telah mencadangkan agar kerajaan melanjutkan moratorium selama 6 bulan secara pukal. Pertamanya, saya menegaskan bahawa moratorium pinjaman bank bukan hanya untuk sebilangan kecil rakyat. Moratorium ini tersedia untuk semua rakyat Malaysia yang terkesan, tidak kira sama ada daripada golongan B40, M40 atau T20. Semuanya layak mendapat bantuan dalam bentuk penangguhan, pengurangan dan perjadualan semula pinjaman. Golongan B40 mendapat lanjutan moratorium bank secara automatik. Golongan peniaga kecil mendapat lanjutan moratorium bank pun secara automatik. Golongan M40 pula hanya perlu buat self-declaration atau pengisytiharan sendiri tanpa perlu dokumen dan sebagainya. Bagi rakyat yang tidak tergolong dalam segmen-segmen di atas, mereka masih boleh mendapatkan moratorium dengan memohon kepada pihak bank masing-masing. Prinsip utama di sini adalah tanggungjawab dan keadilan. Adakah adil mereka yang kaya dan lebih dari mampu untuk membayar hutang diberikan moratorium? Bukankah lebih baik mereka membayar hutang supaya duit masuk ke sistem perbankan untuk menjana lebih banyak pinjaman, khususnya kepada perniagaan dan industri yang menampung dan mencipta pekerjaan untuk rakyat? Ini adalah sebabnya mereka yang mampu wajar membayar balik pinjaman mereka. Yang berhormat juga membangkitkan jika moratorium diberi secara pukal akan ada multiplier effect kerana komponen kegunaan meningkat. Saya memahami cadangan ini, namun ada beberapa pertimbangan lain yang saya terpaksa buat. Menteri, boleh kemudian biar saya habis moratorium. Menteri jangan lupa. Nanti saya akan jawab. Terima kasih. Yang ahli-ahli yang berhormat, sehubungan dengan pakej prihatin, Malaysia menjadi negara pertama di dunia di mana institusi perbankannya telah memberikan moratorium automatik kepada semua peminjam bank. Nilai yang dianggarkan ialah lebih kurang 100 bilion ringgit untuk 6 bulan. Setelah tamatnya moratorium automatik, Bank Negara Malaysia bersama institusi perbankan telah melanjutkan program moratorium dan bantuan bayaran balik pinjaman bermula Oktober 2020. Lebih 700,000 permohonan telah diterima dan daripada jumlah itu 98% peminjam telah menerima bantuan moratorium. Dalam Belanjawan 2021 pula, bantuan ini ditambah baik lagi. Sekali buat golongan B40, PKS Micro dan M40 yang terkesan seperti yang sebut tadi. Ini selaras dengan saranan yang berhormat Pekan, Bagan Datuk, Pontian, Kota Melaka, Pasir Gudang, Semporna, Jelebu, Parit, Jempol dan Kuala Kedah agar sokongan diberikan kepada golongan-golongan ini. Ahli yang berhormat, menurut Bank Negara, pada bulan Oktober sekitar 85% peminjam bank telah menyambung semula bayaran balik pinjaman mereka. Namun, kerajaan sedar masih ada kebimbangan membiayai hutang disebabkan penularan wabak COVID-19. Oleh itu, bergerak ke hadapan, kerajaan memberi komitmen akan terus mengadakan libat urus bersama institusi perbankan. Bersama-sama kami akan memastikan ketersediaan untuk membantu rakyat dan perniagaan sekiranya keadaan bertambah mencabar. Ahli yang berhormat, sehubungan dengan ulasan saya ini, saya berharap isu pelanjutan moratorium mendapat sokongan semua. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya meneruskan penghulungan dengan isu hangat yang kedua, KWSP. Jalan. Moratorium. Terima kasih. Kementerian dan agensi berkaitan tertakluk kepada beberapa undang-undang lah. Contohnya Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, Akta Sewa Bili 1967, Akta Pemegang Pajak Gadai 1972, Akta Peminjam Wang 1951 dan juga Akta Koperasi 1993. Jadi sehubungan dengan itu, semasa pembentangan Belanjawan 2021, kerajaan telah mengumumkan pengubalan rang undang-undang kredit pengguna bagi memastikan semua peminjam menerima layanan yang adil semasa berurusan dengan pemberi kredit, sama ada pemberi kredit bank ataupun bukan bank, serta memastikan perlindungan pengguna ke atas semua pemberi kredit termasuk peruntukan berhubung dengan pendedahan maklumat penting produk kredit, terma dan syarat pinjaman yang adil, penilaian kemampuan kewangan, bantuan pengurusan hutang dan mekanisme penyelesaian pertikaian. Agensi pemberian kredit di bawah bukanlah pada masa inilah bukanlah di bawah seliaan Kementerian Kewangan. Walau bagaimanapun, kerajaan komited
untuk berbincang dengan agensi pemberian kredit ke arah mencari penyelesaian yang baru bagi isu moratorium yang akan memberi penyelesaian, memberi manfaat win-win kepada peminjam dan agensi pemberian kredit ini. Datuk Yang Pertua, izinkan saya mengulung dengan isu hangat yang kedua yang seperti saya sebut tadi mengenai KWSP. Isu ini telah diulas dengan mendalam dalam Dewan ini oleh tidak kurang daripada 15 ahli yang berhormat. Di sini ingin saya tegaskan satu hakikat. KWSP telah ditubuhkan pada tahun 1951 untuk simpanan persaraan ahli-ahlinya. Justru majoriti caruman akan dilaburkan di dalam instrumen pelaburan jangka panjang dan bukan dalam bentuk tunai. Oleh sebab itu, setiap pengeluaran luar jangka yang sebegini memerlukan perincian dan pertimbangan yang rapi. Segala isu berkaitan akaun 1 KWSP berbalik kepada mencari satu titik keseimbangan di antara dua ekstrim untuk rakyat. Dengan izin, this is about finding the right balance between fulfilling two different needs of the members. Yang pertama, pengeluaran untuk kelangsungan hidup hari ini dan kedua, menjamin kesejahteraan persaraan masa depan. Ramai yang mahukan pengeluaran berjumlah besar secara one-off. Saya telah mendengar suara ahli-ahli yang berhormat, terutamanya YB Pekan dan Bagan Datuk, yang memperjuangkan agar keperluan hari ini didahulukan. Saya juga dengar suara-suara rakyat di media sosial yang menyatakan kesusahan hidup mereka dan ingin mengeluarkan wang KWSP mereka. Tetapi media juga ada melaporkan bahawa ramai yang gusar dividen dan pertubuhan dana KWSP mereka akan terjejas disebabkan oleh pengeluaran besar-besaran oleh ahli-ahli lain. Namun, pada bulan Mac tahun ini disebabkan oleh keadaan yang luar biasa, kerajaan inilah yang pertama sekali membenarkan pengeluaran dari akaun 2 KWSP. Melalui program Air Lestari, seramai 4.7 juta rakyat dibenar mengeluarkan simpanan akaun 2 hingga RM6,000. Sewaktu itu, mungkin ahli yang berhormat sudah lupa, tetapi kerajaan dikritik keras kerana mengadakan inisiatif ini. Saya nyatakan perkara ini untuk menegaskan bahawa kerajaan responsif dan akan bertindak jika langkah itu wajar demi kebaikan rakyat tanpa mengabaikan tanggungjawab lain. Pada 6 November, program Air Sinar diperkenalkan, di mana KWSP telah membenarkan 600,000 ahli mengeluarkan sehingga RM6,000 dari akaun 1. Ini kemudiannya ditambah baik apabila KWSP mengumumkan skop kelayakan diperluas kepada 2 juta ahli yang aktif. Kini boleh mengeluarkan sehingga RM9,000 atau RM60,000 dari akaun 1, bergantung kepada terma kelayakan. Namun, kerajaan terus peka kepada rungutan ahli dan cetusan pendapat dari ahli-ahli yang berhormat sendiri tentang syarat-syarat yang terlalu ketat. Contohnya, ahli yang sudah berhenti mencarum beberapa tahun tetapi masih mempunyai simpanan namun tidak layak untuk membuat pengeluaran dari akaun 1. Ada pula ahli yang tidak hilang pekerjaan tetapi gaji, allowance atau overtime telah dipotong dengan ketara hingga menjejas kemampuan mereka menampung pembelajaran diri dan keluarga. Mereka juga merungut kerana tidak layak memohon. Kerajaan mendengar semua ini. Seperti yang saya sebut, setiap langkah melibatkan pengeluaran KWSP perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab kepada amanah yang dipikul adalah untuk semua ahli, baik mereka yang mahu mengeluarkan dan juga bagi ahli yang tidak mahu. Akhirnya adalah tanggungjawab kerajaan untuk mencari titik keseimbangan di antara keperluan pengeluaran hari ini dan keselamatan persaraan untuk hari esok. Justru, setelah saya berbincang lanjut dengan pengurusan KWSP pagi tadi, sukacita diumumkan bahawa program Air Sinar kini dibuka dan diperluaskan kepada semua ahli yang terjejas pendapatan mereka. Terima kasih Menteri. Tidak kira sama ada disebabkan hilang pekerjaan ataupun telah terkurang pendapatan mereka tahun ini, ahli tersebut layak memohon untuk membuat pengeluaran dari akaun tadi. Tanpa mengira sama ada ahli tersebut bekerja sektor formal atau bekerja sendiri, tanpa mengira ahli aktif mencarum atau tidak, selagi terjejas pendapatan dengan ketara, bolehlah mengeluarkan simpanan dari akaun 1 KWSP. Dari 2 juta ahli yang layak sebelum ini, Air Sinar kini kita buka kepada lebih 8 juta ahli. Terima kasih Menteri. Tambahan pula, setiap ahli dibenarkan. Tambahan pula, setiap ahli yang sebelum ini dibenarkan mengeluarkan sehingga RM9,000, kini boleh mengeluarkan sehingga RM10,000. Terima kasih. Mereka cuma perlu memohon di dalam talian atau hadir di mana-mana pejabat KWSP.
Tunjukkan sahaja bukti mengenai kehilangan pekerjaan, notis, cuti tanpa gaji, potongan gaji, allowance atau OT maupun pengurangan pendapatan jika bekerja sendiri. Datuk Yang di-Pertua, mendukung semangat kerajaan prihatin rakyat, kita sentiasa meneliti rapat perbahasan dalam Dewan ini, di mana ahli yang berhormat semua merupakan denyut nadi suara akar umbi. Sehubungan dengan ini, saya ingin berkongsi beberapa pengumuman dan berita baik yang sekaligus menjawab beberapa soalan yang telah berbangkit ketika sesi perbahasan. Pertama adalah berkaitan bantuan khas kewangan petugas barisan hadapan. Menteri, Datuk Yang di-Pertua, maaf saya, walaupun penularan wabak COVID-19 semakin membimbang, sedikit kan penting. oleh Yang Berhormat Pontian tadi, jumlah aset under management dengan izin KWSP lebih kurang 900 bilion ringgit. Masa ini sebenarnya 960 bilion ringgit. Di sini kita ada membuat peruntukan dan buat senario sensitivity analysis, di mana seperti yang saya sebut tadi, kita telah mempertimbangkan dengan secara terperinci sama ada kita boleh membenarkan rakyat Malaysia yang terkesan ini mengeluarkan wang daripada akaun satu. Daripada analisis kita, baru pagi ini saya dapat siapkan analisis itu selepas 1 minggu berbincang dengan KWSP. Ini tidak akan menjejaskan dividen atau return kepada KWSP, tapi dapat menolong ramai. Kerana totalnya ialah lebih kurang 70 bilion ringgit seperti yang saya sebut tadi.